Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada UMPSA TV kerana sudi mengadakan sesi bicara ataupun sesi perkongsian lah bersama Jabatan Perundangan khususnya. Dan saya rasa ini pertama kalilah kami di Jabatan Perundangan orang kata benda disunting untuk diadakan sesi sebeginilah. Pertama sekali di UMPSA. Okay, Jabatan Perundangan ni adalah salah satu unit lah. Pada masa tu, pada tahun 2003, kami dikenali sebagai unit perundangan. Okay, pada masa tu hanya ada 4 orang staf lah. 2 pegawai dan 2 staf sokongan. Pada masa tu bersama dengan mantan PUU iaitu Datin Wan Maizurina, saya sendiri dan juga mantan penolong pegawai saya, Cik Nasri, dan juga ada seorang lagi pembantu takbir lah pada masa tu. Dan seterusnya kami dinaik taraf kepada bahagian perundangan dan integriti yang mana kami diletakkan di bawah pejabat Naib Chancellor lah pada masa itu. Seterusnya pada tahun 2019 Jabatan Perundangan dinaik taraf pada masa itu diletakkan di bawah PTJ dan dikenali sebagai Jabatan Perundangan lah dan diketuai oleh Penasihat Undang-Undang. Sekarang Alhamdulillah walaupun mantan Datin Mai, mantan PUU dah bersara dan kita juga kehilangan juga mantan penolong pegawai saya iaitu Cik Nasri Nasution juga bersara awal. Tapi kini saya dibantu oleh 3 orang pegawai iaitu Cik Syafiqah, Cik Nazmi dan juga Cik Nurul Huda dan 3 orang staf sokongan lah. So kita ada 4 pegawai dan 3 staf sokongan sekarang lah. Okey, fungsi untuk Jabatan Perundangan itu sendiri sesuai dengan nama Jabatan Perundangan lah. Paling pentingnya di Jabatan Perundangan ni kita berfungsi sebagai satu jabatan yang memastikan tadbir urus universiti itu selari dengan peraturan dan undang-undang sedia ada. Jadi untuk memastikan proses kerja universiti itu teratur, di pihak perundangan kami memberi penasihatan lah. Okay, kita memberi penasihatan kepada warga kerja universiti untuk memastikan apa-apa juga proses yang dilaksanakan itu mengikut proses undang-undang. Yang keduanya, kami juga terlibat dalam proses menyemak dasar dan juga pekeliling-pekeliling yang berkuasa di pihak kementerian untuk digunakan pakai ke dalam universiti. Dan seterusnya kita menyemak dan mendraft juga menyediakan perjanjian-perjanjian, MOU, MOA yang mana pihak-pihak sama ada di fakulti, di PTJ ingin bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak ketiga sama ada industri ataupun agensi-agensi luar ataupun universiti luar. Seterusnya kita memberi penasihatan dan juga bertindak sebagai pendakwa raya untuk kes-kes yang melibatkan tata tertib student. Okay. Bagi tata tertib staff, ianya di bawah unit integriti, tetapi Jabatan Perundangan berfungsi sebagai penasihat lah untuk melihat sebelum kes-kes itu dibawa kepada tata tertib staff, dikenakan tata tertib, kita melihat dahulu. Di perundangan kita akan menasihati sama ada kes itu kukuh atau tidak untuk dibawa kepada Jabatan Integriti lah, unit integriti. Itu sebersikitlah fungsi di Jabatan Perundangan. Ya. Secara khususnya di Jabatan Perundangan itu sendiri, kami ada dipecahkan atau dibahagikan beberapa bahagian lah. Okay. Kalau warga universiti mungkin tak tahu, okay, di Jabatan Perundangan ni kita ada 5 bahagian ya. Kita ada bahagian penasihatan, kita ada bahagian kajian perundangan dan kita ada bahagian penyelidikan dan tadbir urus dan kita juga ada bahagian guaman dan pendataan, juga bahagian akademik, pematuhan dan perolehan. Okay. Dan bahagian-bahagian ini pastinya diketuai oleh setiap pegawai lah. Okay. Contohnya di bahagian penasihatan itu sendiri dan juga bahagian kajian perundangan, saya yang lead, okay, di bawah tindakan penasihat undang-undang. Dan bahagian penyelidikan dan tadbir urus itu di bawah forte Cik Syafiqah. Bahagian guaman dan pendataan di bawah tanggungjawab Cik Nur Huda. Dan juga bahagian akademik, pematuhan dan perolehan di bawah kelolaan Cik Nazmi. Setiapnya mempunyai fungsi yang berbeza. Kalau saya boleh terangkan sedikit, contohnya di bahagian penasihatan, of course, saya bertanggungjawab untuk memberi penasihatan pertama sekali kepada board lah, okay? Direct terus kepada board. Sekiranya ahli lembaga mempunyai apa-apa memerlukan pandangan perundangan lah berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan tata cara yang perlu dibawa kepada lembaga itu sendiri. Seterusnya kepada pengurusan tertinggi,
dan juga kepada warga kerja universiti lah. Dan saya juga sekiranya ada kes-kes yang relevan berkaitan dengan universiti, saya perlu membuat study dan memberi pandangan perundangan lah sama ada kes itu terpakai kepada universiti atau sebaliknya. Dan untuk bahagian penyelidikan dan tadbir urus yang mana di bawah Cik Syafiqah, beliau terlibat dalam menyelesaikan ataupun menyediakan draft-draft perjanjian berkaitan dengan penyelidikan lah, research, commercialization, licensing, apa-apa yang berkaitan di bawah pejabat research and innovation, itu pejabat PNI. Beliau juga terlibat dengan proses-proses bersama dengan anak syarikat lah. Okay. Di bawah Cik Nur Huda, iaitu bahagian guaman dan pendataan, beliau terlibat dan bertanggungjawab untuk kes-kes yang melibatkan mahkamah. Bila contoh kita ada kes yang pergi kepada proses mahkamah, okay, so itu di bawah kelolaan beliau lah. Dan juga data-data lah, sebab di Jabatan Perundangan kami juga menyimpan data-data MOU dengan MOA. Jadi data-data ni kita perlu submit kepada untuk tujuan MyMohes ataupun MyRA. Jadi di bawah tanggungjawab beliau lah untuk melihat data-data. Sebab itu kita sangat menekankan proses-proses kerja MOU dengan MOA. Sebab data-data ni akhirnya nanti akan perlu disubmit kepada bahagian korporat, bahagian BHKK untuk mereka masukkan dalam data-data MyRA ataupun MyMohes lah. Seterusnya di bahagian akademik dan pematuhan, itu di bawah tanggungjawab Encik Nazmi lah. Beliau bertanggungjawab untuk menyediakan dokumen-dokumen MOU dengan MOA yang berkaitan dengan akademik, khususnya yang berkaitan dengan di bawah Jabatan Hal Ehwal Akademik lah dan Antarabangsa JIHA. Dan juga kontrak-kontrak yang berkaitan dengan di bawah Jabatan Bendahari dan juga JPPH, kontrak sebut harga, tender, so semua di bawah tanggungjawab beliau lah. Untuk nasihat perundangan ataupun pandangan perundangan lah diambil kira sebagai satu elemen penting sebelum sama ada board ataupun pengurusan tertinggi membuat keputusan. Kalau saya boleh simpulkan, itu adalah satu elemen asas lah, maknanya basis kepada suatu keputusan. Sebab apa juga keputusan yang nak dibuat, sama ada di peringkat board ataupun di peringkat pengurusan, kita harus dan wajib sebenarnya memastikan semua keputusan yang dibuat itu adalah berlandaskan undang-undang yang betul, supaya kita nanti tidak akan dikenakan tindakan ataupun keputusan yang dibuat di sama ada peringkat board ataupun pengurusan itu dicabar oleh mana-mana pihak. Jadi fungsi PUU itu sebenarnya sangat penting lah. PUU itu sendiri bertanggungjawab memastikan penasihatan yang diberikan itu adalah penasihatan yang betul dan tepat. Jadi kalau nak kata sejauh mana ia jenis penting, tak ada orang kata pilihan. Penasihatan yang dibuat tu kena betul-betul tepat, supaya yang macam saya kata tadi, fungsi Jabatan Perundangan itu memastikan keputusan yang dibuat universiti itu adalah benar dan tepat dan untuk menjaga keselamatan dan kepentingan universiti lah, supaya tak dicabar oleh mana-mana pihak. PUU tu dia tidak boleh tidak, dia kena tahu tentang undang-undang yang berkuat kuasa, sama ada di universiti ataupun yang berkuat kuasa di peringkat dalaman itu sendiri. Kalau di universiti, pastinya undang-undang yang kita perlu tahu untuk di Jabatan Perundangan lah, sama ada saya ataupun pegawai-pegawai saya memang kena arif betul. Of course lah, undang-undang yang berkaitan di bawah AUKU lah, okay, Akta Universiti dan Kolej Universiti, dan di bawah Perlembagaan Universiti, dan juga Akta 605 lah, Akta Tata Tertib dan Secharge. Selain daripada akta-akta ini, kita kena mahir tentang kaedah tata tertib pelajar dan juga pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan lah, oleh kementerian, dan juga dasar-dasar yang ada. Sebab contoh semalam saya terlibat dengan satu sesi libat urus bersama Datuk Seri Azalina Othman, yang mana sesi itu melibatkan perbincangan berkaitan dengan penggubalan Akta Perkongsian Maklumat. Jadi Akta Perkongsian Maklumat ni sebenarnya ada satu lagi akta yang dipanggil Akta Rahsia Rasmi dan juga Akta PDPA. Okay, jadi Akta PDPA dan juga Akta Rahsia Rasmi ini menerangkan tentang perkongsian sesuatu data secara terhad. Tapi bila ada satu lagi Akta Penyebaran Maklumat ni, sejauh mana kita dibenarkan untuk berkongsi maklumat. Okay, itu yang salah satu sesi lah. Jadi maksud saya dekat sini, bukan sahaja akta-akta yang berkaitan related terus kepada universiti AUKU itu sendiri yang kami kena tahu, tapi akta-akta lain yang digubal oleh kerajaan, kita juga harus tahu, supaya bila ada
isu yang diketengahkan, kami boleh memberi penasihatan yang lebih jelas lah. Seperti mana saya terangkan tadi, kita ada bahagian-bahagian yang ada lah. So, bahagian-bahagian tu berfungsi untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan bahagian masing-masing. Contoh, saya ambil kira di bahagian pendidikan, di peringkat Cik Syafiqah, beliau terlibat secara langsung untuk menerangkan atau memberi penasihatan berkaitan dengan perjanjian-perjanjian berkaitan pendidikan. Jadi, beliau harus mahir dalam bidang berkaitan dengan research, IP, itu sendiri. Jadi, sejauh mana universiti boleh berkongsi IP yang kita ada ataupun sejauh mana kita boleh berkolaborasi dengan third party berkaitan dengan IP kita ataupun apa yang perlu diprotect untuk sebelum kita collaborate dengan pihak ketiga tersebut lah. Dan apa benefit yang universiti akan dapat dengan bekerjasama dengan sama ada agensi ataupun industri. Sebab kadang-kadang kita ni orang kata terlalu, yelah of course kita eager untuk ataupun kita rasa bangga bila ada pihak nak berkolaborasi dengan kita. Tapi dalam masa yang sama kita jangan lupa untuk menjaga kepentingan itu sendiri. Maknanya kepentingan universiti, contoh IP kita. Kita tak boleh simply disclose IP kita kepada pihak ketiga tanpa ada syarat-syarat yang dikenakan kepada pihak agensi ataupun third party yang ingin berkolaborasi. Itulah untuk maklumat lah kalau saya boleh berkongsi dengan UMPSA TV. Buat masa sekarang kita ada few cases yang sedang berjalan di mahkamah lah. Okay? Dan bulan 2 ni pun, awal bulan 2 kita dah ada bicara 4 hari berturut-turut. Untuk satu kes lah kita dicabar oleh pihak media premis lah. Itu berkaitan dengan perjanjian sewaan lah. Okay? Saya tak boleh terangkan detail lah sebab kes masih berjalan di mahkamah. Dan kita juga ada kes-kes yang dicabar di mahkamah berkaitan dengan pecah kontrak cuti belajar dan juga kes-kes yang berkaitan dengan pembangunan lah, mana-mana projek-projek yang kita tak siap dan kita saman kontraktor, dan ada juga kontraktor saman kita. Kes-kes macam itulah. Untuk kes-kes yang dicabar di mahkamah, di Jabatan Perundangan kita bertindak sebagai pihak yang memberi kerjasama lah kepada pihak peguam. Untuk jadi bila kes kita dibawa ke mahkamah, yang akan orang kata mewakili universiti adalah peguam yang dilantik oleh pihak universiti. Okay, Jabatan Perundangan itu sendiri kami tidak boleh bertindak sebagai peguam lah, sebab once kita dah jadi orang kata pegawai undang-undang universiti atau peguam berkanun ni, kita dah gantung lesen kita sebagai peguam. Jadi kami tak boleh appeal di mahkamah sebagai peguam lah. Jadi kita menasihati dan mewakili universiti lah untuk mendengar kes itu di mahkamah supaya kita boleh tengok apa perkara-perkara yang peguam perlukan untuk bawa kes kita di mahkamah. Dan juga kami di Jabatan Perundangan memandangkan kes-kes yang dibawa tu selalunya orang kata benda disusuli dengan agreement-agreement yang kita buat. Jadi tidak dapat tidak, kami di pihak perundangan ni terpaksa menjadi saksi lah untuk kes tu. Jadi saya sendiri pun terlibat sebagai saksi untuk kes-kes yang melibatkan dalaman lah, kes tata tertib sama ada staff ataupun mahasiswa. Untuk tata tertib staff, dia di bawah Akta 605. Jadi di bawah Akta 605 tu, tata tertib dan surcharge Akta 605, dia dalam jadual di dalam akta tu dia dah ada orang kata bidang kuasa dan juga keahlian yang akan mendengar kes-kes tersebut. Dia diberi ada pembahagian lah, sama ada staff tu yang melibatkan staff sokongan ataupun staff profesional, and then sama ada kes tu dikenakan di bawah buang kerja ataupun bukan dengan buang kerja. Jadi dia dah ada quorum dia dekat situ. So keahlian dia pun ada sehingga sampai lembaga lah. Paling sama ada di bawah TNC kepada VC ataupun kepada lembaga paling tinggi dan sehingga peringkat rayuan iaitu kepada menteri. Okey. Bagi tata tertib student, itu digerangkum di bawah Kaedah Tata Tertib Pelajar Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, di mana keahlian juga dalam Kaedah Tata Tertib telah menyatakan keahlian tu adalah di bawah sama ada kalau di UMPSA ni dia akan terdiri daripada 3 orang panel. Selalunya kita akan lantik daripada kalangan ahli dekan yang tidak berkaitan lah dengan kes tersebut. Dan juga sekiranya kes itu dibawa ke peringkat rayuan, keahlian dia akan sehingga kepada board lah. Ada wakil board dalam tu dan juga seorang wakil universiti. So dia orang akan mendengar kes-kes yang berkaitan dengan pelajar. Untuk kes-kes berkaitan dengan staff, alhamdulillah, saya boleh katakan alhamdulillah lah, di UMPSA pada masa ini kes-kes kita tidak lagi pernah dicabar lah di mahkamah. Jadi itu yang cuba kita pastikan, macam saya nyatakan tadi, penasihatan yang diberi oleh Jabatan Perundangan itu penting untuk kita memastikan tata kelola ataupun keputusan yang dibuat oleh manajemen ataupun tribunal itu tepat.
supaya kita nak mengelakkan kes-kes kita ni dicabar di mahkamah. Tetapi tidak semestinya kalau kita buat keputusan tepat, kita tak dicabar di mahkamah. Okey? Masih ada ruang. Jadi terpulang kepada sama ada tertuduh tersebut kalau dia nak mencabar keputusan itu di mahkamah. Walaupun keputusan kita tepat, tapi dia masih rasa dia teraniaya dan dia tidak puas hati dan ingin mencabar di mahkamah. Itu masih lagi. Cuma di peringkat kita, kita kena pastikan keputusan kita tepat supaya sekiranya kita dicabar, kita ada right, kita ada hak untuk memastikan kita boleh argue dengan mereka ataupun defense yang kuat untuk memastikan keputusan yang kita buat itu tepat lah. Untuk kes-kes yang melibatkan, contoh ada kes yang melibatkan staf ataupun pelajar, kes yang sama berlaku, di Jabatan Perundangan kita tidak bertindak sebagai penasihat ataupun some sort of macam kaunselor lah kalau pelajar ataupun staf itu terlibat. Sebab once kes itu melibatkan staf ataupun pelajar terbabit, kita kena ada separation of power dekat situ. Okay? Jadi di Jabatan Perundangan untuk kes-kes staf, kami tak terlibat, macam saya maklumkan tadi, itu di bawah unit integriti. Okay, jadi bila ada kes yang melibatkan staf berkaitan, siasatan di bawah HR dan akan diteruskan pendakwaan di peringkat unit integriti. Legal hanya memberi penasihatan semata-mata dan kita tidak akan memberi penasihatan kepada staf tersebut. Jadi sebab itu akan jadi konflik kat situ. Sama juga dengan kes student. Tapi di peringkat student pula berbezanya, di Jabatan Perundangan ni kita bertindak sebagai pendakwa raya. Okay, jadi siasatan dilakukan oleh HEPA dan pendakwaan di peringkat legal. Kami pun tidak akan terlibat dengan pelajar lah. Jadi kalau student tu tak puas hati ke, dia nak dapatkan further explanation ke, ataupun further penasihatan ke, dia mungkin dapatkan daripada kaunselor dia ataupun pihak luar lah, bukan di legal. Sebab kami tak boleh memberi nasihat lebih sebab kita yang akan mendakwa dia. Di Jabatan Perundangan juga kan, selain daripada bahagian-bahagian yang saya terangkan sebentar tadi, sebenarnya mungkin ramai yang tak tahulah, warga universiti tak tahu, tapi ada je yang dah tahu. Kami welcome sesiapa sahaja yang datang ke pejabat kami untuk dapatkan nasihat perundangan bagi tujuan-tujuan personal. Okay? Dan ada few staff dan student juga datang pejabat kami untuk mendapatkan pandangan perundangan dari segi berkenaan tentang sama ada diorang ada kes di mahkamah berkaitan civil, macam contoh accident, atau ada yang kes-kes mengenai pusaka, ada yang tentang berkaitan dengan perkahwinan pun ada, kan? Jadi kami akan cuba bantu memberi nasihat perundangan setakat yang kita faham je lah ataupun yang kita tahu. Sebab yalah kami kat sini pun ada berbagai orang kata benda latar belakang perundangan. Jadi ada yang juga dapat kes-kes jenayah. Jadi kita akan cuba bantu. Dan sekiranya kita mampu bantu setakat yang kita mampu, kita akan cuba bantu mereka juga dan salurkan kepada lawyer-lawyer yang berkaitan di luar sana. Kita akan cuba refer mereka lah kepada pihak-pihak yang tertentu lah, dekat mana dia orang boleh dapatkan further explanation tentang masalah mereka tu lah. Saya mengambil kesempatan ni lah untuk sebenarnya berterima kasih kepada semua warga UMPSA yang memberi kerjasama yang baik kepada Jabatan Perundangan. Saya sendiri sebenarnya dah 13 tahun di Jabatan Perundangan. Tahun ni 14 tahun insyaAllah. Dan selama ni saya memang mendapat kerjasama baik lah daripada warga, sama ada warga, staff dan juga pelajar lah. Jadi saya harap kerjasama ini berterusan bersama saya dan pegawai-pegawai saya yang ada. Kami juga mengharapkan di peringkat warga UMPSA tidak menganggap Jabatan Perundangan ni satu orang kata jabatan yang akan menyekat. Menyekat kolaborasi ataupun hasrat warga UMPSI untuk bekerjasama dengan pihak-pihak luar. Sebenarnya kami di sini adalah untuk membantu anda memastikan kerjasama yang anda jalankan itu tidak orang kata menyekat ataupun tidak memberi kesan yang negatif kepada apa yang kita hendak jalankan. Kita cuma nak pastikan kerjasama ataupun apa-apa juga perkara yang ingin warga UMPSA teruskan itu berjalan dengan lancar tanpa kemudiannya kita akan dicabar oleh pihak luar. Itu sebenarnya tujuan Jabatan Perundangan. Maknanya kita ni memberi bantuan lah sebenarnya. Kita tidak menyekat sebab orang kata legal. Ada legal ni susah sikit. Tak sebenarnya. Sebab kita nak elakkan, sebab selalunya ada pihak-pihak ni dia suka ke depan dulu. Bila ada masalah dia baru ke belakang cari legal, kan. Jadi kita nak kalau boleh kita bersama-sama. Daripada awal kita dah tahu in hand apa yang isu yang hendak dijalankan supaya kita perkara atau kerjasama yang nak dijalankan tu boleh berakhir dengan cantik lah. Itu sahaja. Walaupun pintu tu macam berat sikit nak tolak, kan, tapi insyaAllah sentiasa terbuka.